Ya Allah yang telah melimpahkan kurnia dan izinnya, kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu pada hari ini. Semoga majlis ilmu ini penuh rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Apa kabar semua? Alhamdulillah. Semoga ceria ya hari ini ya. Pertama, majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah meluangkan masa untuk datang ke majlis yang telah dianjurkan oleh Risk Event and Tour. Tahniah kepada Puan Rosnia, founder Risk Event and Tour, di atas inisiatif dan usaha beliau yang telah banyak merealisasikan majlis-majlis ilmu seperti ini. Semoga majlis-majlis seperti ini dapat mengukuhkan silaturahim di antara kita dan membawa ketakwaan kita kepada Yang Maha Esa. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Segala puji bagi Allah. Pada hari ini, kita telah didatangi seorang tokoh dan ustaz yang amat disenangi dan dihormati dari Malaysia, iaitu Ustaz Datuk Kazim Alias. Takbir! 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 Datuk, izinkan saya berpantun. Kapal berlayar dari Kayangan sambil membawa buah berangan, berkongsi sama untuk dimakan. Selamat datang Datuk Isteri Datin Nuriza Abu Bakar dan rombongan. Semoga selama di sini merasa selesa dan aman dan dipermudahkan segala urusan. Datuk, masyarakat Melayu Perth amat berterima kasih kepada Datuk. Walaupun dengan kepadatan jadual kerja dan tugas-tugas yang lain, Datuk masih dapat berkongsi ilmu dan pengalaman bersama kami di sini. Sebelum saya meneruskan, biar saya membaca serba sedikit latar belakang beliau. Beliau adalah pendakwah dan penceramah bebas atau lebih dikenali Ustaz Selebriti yang sering muncul di kaca TV seperti Astro, TV3 dan RTM. Telah berkeluarga dan mempunyai putera dan puteri sebanyak 5 orang. Beliau adalah pengasas dan pengurusi Pusat Pendidikan Al-Barakah di Kampung Manjau, Ipoh, Perak, Malaysia. Manjoy. Pengalaman, maaf, nak sebut bahasa tu susah sikit tu kadang-kadang. Manjoy, Ipoh, Perak. Beliau berpengalaman selama 33 tahun dalam dakwah. Berpendidikan diploma dalam bidang Al-Quran dan Qiraat di Mahat Tahfiz Al-Quran Negeri Perak. Dan selanjutnya, beliau melanjutkan ke Universiti Melaya. Beliau juga dikenali sebagai seorang pelakon. Selebriti kan? Beliau baru-baru ini beliau telah berlakon dalam sebuah filem Zim Zim ala Kazim. Di mana cerita itu adalah berdasarkan daripada pengalaman beliau. Dengan gaya ceramah yang santai dan
diselangi selikan nyanyian dan seluruh berbagai topik dan permasalahan yang telah dan dapat dikupas dalam bahasa yang mudah dan dapat difaham dengan jelas. Untuk tidak membuang masa, majlis ini mempersilakan Ustaz Datuk Kazim Alias untuk memberikan mukahdimahnya sekarang, insya-Allah. Berapa pusingan ni? Berapa pusingan? Berapa round? Agak-agak je Ustaz. Agak-agak ya. Kalau kita dah pandai nak cuba tumbuk, okeylah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Haji Lut. Terima kasih kepada Puan Hajah Rusnia dan suaminya Haji Rozali. Alhamdulillah ya. Adi nak jadi independent anak ya. Pada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama sekali, nama pun manusia. Manusia ni makhluk. Bila makhluk, maknanya ada yang menciptanya. Yang mencipta tu nama dia Khaliq. Yang dicipta nama dia makhluk. Yang mencipta itu namanya Allah. Kita ni yang dicipta namanya manusia. Bila sebut kita ni adalah makhluk ciptaan Allah, maka sudah pasti kita ni tidak ada apa-apa pun. Yang ada kesemuanya ialah milik Allah, hak Allah. Sebab dia Tuhan kita, dia yang menciptakan kita. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan yang Allah punya. Sebab itu, bila kita ditimpa sesuatu masalah, jawapan dia senang. Aku adalah makhluk. Aku adalah ciptaan Allah, aku ada Tuhan aku. Maka apa yang dia nak buat, itu adalah hak dia. Itu nombor satu perkara yang kena simpan dalam hati kita. Sakit ke, susah ke, demam ke, miskin ke, payah ke, sulit ke, apa jua masalah, insya-Allah ini adalah tempat dia. Nama dia ialah dunia. Dunia adalah tempat untuk diuji. Dalam Quran disebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, linabluwakum ayyukum. Dua kali Allah gunakan hampir perkataan yang sama. Memang kita akan diuji. So buat apa yang kita takut dengan ujian? Dalam bahasa saya orang Perak, redah je lah. Lagi kasar, langgar je lah. Cuma kita di Australia ni tak boleh langgar. Baik je tuan-tuan kan. Langgar je lah, hadap sajalah. Apa yang kita nak lari daripada masalah? Kenapa kita tak perlu lari dari masalah? Hadap saja masalah. Sebab apa? Kita akan dapat jalan penyelesaiannya. Akan settle. Apa yang susah? Tak ada satu benda yang susah. Sebab apa? Sebab masa hidup. Lain kalau dah mati. Yang tu baru betul. Sebab tu selesaikan masalah sebelum mati. Sebab bila dah meninggal, tak boleh selesai. Akhirat penyelesaian dia. Maka setiap kali kita ada masalah, penyelesaian akan ada. Sebab apa? Sebab kita masih di dunia. Ada penyelesaian dia. Tuan-tuan cakap, apa masalah dia? Cakap saja. Penyelesaian dia akan ada. Sakit gigi, cabut je lah. Apa masalah? Tak ada masalah. Bergaduh suami isteri, bercerai je lah. Apa masalah? Simple, masalah dia simple. Penyelesaian dia mesti ada. Relax, tenang. Yang kedua, Allah tidak akan menguji kita dengan sesuatu ujian, melainkan Allah tahu kita boleh hadap dia. Allah tak akan beri satu ujian yang terlalu besar. Kadang-kadang ujian tu kita rasa besar lah, sangat besar apa kebendanya. Ya Allah, tak ada besar. Memang Allah tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang Allah uji kita ni, Allah tahu kita boleh handle dia. Handle and settle. Relax. Kadang-kadang kita rasa ujian besarnya, ya Allah. Saya selalu tengok
dengar dalam radio. Di Malaysia ada radio klasik, radio untuk orang yang senior lah, senior citizen macam saya ni. Radionya ialah klasik, semua lagu klasik aja. Di bawah bulan purnama, semua klasik je tuan-tuan. Lagu-lagu orang muda tak ada tuan-tuan, semua lagu lama. Ya lengah. Ada satu rancangan nama dia Aku, Dia dan Lagu. Dia menceritakan pengalaman pembaca, dia hantar cerita dan DJ bertugas akan bacalah cerita tu. Aku bernama Ros. Bukan dia lah. Aku bernama Ros. Suami aku baru berpindah di sebuah rumah. Rumah taklah besar, tapi bagi kami sekeluarga rasa tenang sangat. Aku mempunyai jiran yang sangat baik. Kita dengar dalam kereta kan, jiran aku sangat baik denganku. Kadang-kadang bila hari hujan, dia yang angkat ampayan. Malah kain aku dilipatnya, malah diironnya. Oh. Hari Sabtu dan Ahad cuti, kadang-kadang kami tidak masak. Dia yang menghantar makanan pada kami sekeluarga. Suamiku suka. Nampak? Aku pun suka. Yelah, orang masakkan untuk kita, siapa yang tak suka? Nampak? Kita dengar, tapi ku sangkakan hujan. Sudah tuan-tuan. Ku sangkakan panas sampai ke petang, hujan tengah hari. Sudah ni parah. Rupa-rupanya jiran itu adalah maduku. Patutlah dia baik. Baik ada makna tu. Saya tak boleh tahan bila dia sebut, ya Allah, inikah ujian berat yang kau berikan pada aku? Berat apa? Ya Allah, suami awak ada, suami awak bagi nafkah, tak ada yang berat. Yang beratnya suami tak ada, hilang naik kapal terbang, tak tahu bagaimana. Yang tu baru berat. Kadang-kadang kita rasa berat sangat, padahal orang lain menghadapi masalah lagi berat daripada kita. Sebab itu bila kita ada masalah, relax. Benda tu boleh settle. Tak kena pada ustaz. Apa? Apa yang tak kena pada saya? Ustaz nampak ni. Ni lebam ni ustaz nampak. Ini ustaz nampak ni. Blue black ni nampak. Kena tumbuk tau. Apa susah minta cerai lah. Pergi pejabat agama minta cerai. Habis iddah kahwin lain. Cari yang tak ada tangan. Kan senang. Simple lah. Kahwin barulah, dua-dua tangan tak ada. Dah tak kena pukul kamu tak ada, aman. Dua-dua tangan tak ada. Sudah selesai masalah. Simple. Suami ugut je, tampar kan, tanganmu tak ada, sibuk nak tampar orang. Sebab itu tuan-tuan, bila kita ada masalah, insya-Allah Allah tahu yang dia ni, yang kita ni boleh settle masalah dan tak akan keluar daripada kemampuan kita. Yang ketiga, setiap manusia akan ada ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal jum' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Akan ada diuji dengan ketakutan, akan ada diuji dengan kelaparan, akan ada diuji dengan kesusahan, pengurangan harta, nyawa, makanan dan sebagainya. Tapi Allah sebut wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira pada orang yang sabar. Yang kita nak ialah sabar. Setiap daripada kita akan ada 4 ujian ni, mesti ada dalam sehari. Ada 4 benda yang akan sampai pada kita setiap hari. Yang pertama apa dia? Nikmat. Nikmat makan, nikmat hidup, nikmat duduk di negeri tuan-tuan ni. Allah aman. Tadi ada sahabat tanya, apa perasaan ustaz datang ke Perth? Tenang, tak ada rushing, relax. Nampak? Itu nikmat tu. Tempat lain rushing, terkejar. Sini relax, tenang. Hari ni elektrik tak ada, hotel saya blackout. Tenang je, selip tangga tau. Tak ada rushing. Sebab saya tahu tak ada rushing. Tuan-tuan, syukur Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita. Nikmat sihat, nikmat tidur, nikmat makan. Allah bagi nikmat dah hari ni. Nikmat, tengah dengar ceramah pun tidur. Sebab tu dia pakai spek hitam. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi yang mana spek hitam ni kita letakkan barisan depan, supaya dia tak boleh tidur. Tidur itu juga merupakan nikmat. Amanatan min. Allah sebutkan nikmat mengantuk itu nikmat nuas.
amanatan minhu, adalah satu nikmat daripada Allah. Sebab tu kalau saya ceramah ada orang ngantuk, saya tak marah sebab dia dapat nikmat. Kalau dia tidur lagi saya tak marah sebab dia dapat nikmat. Yang kedua, kenapa saya tak marah? Sebab bukan dia yang salah, saya yang salah sebab saya tak pandai berceramah. Kalau saya pandai berceramah, ada tak masa dia untuk tidur? Tak ada masa. Kalau saya pandai, tak ada masa. Ini saya tak pandai ceramah. Ya, kita hendaklah sama-sama tidur tuan. Dengan moderator pun tidur. Maka bila kita dapat nikmat, apa yang kita dapat? Syukur. Bila dapat nikmat, syukur. Yang kedua, apa yang kita dapat? Bala. Hari ini ada orang yang dapat bala. Jatuh, tersepak, tertinggal, penampar, jatuh, buah durian atas kepala dia. Itu bala. Patah gigi, patah jari, itu nama bala. Bila kita dapat ujian, apa kita kena buat? Sabar. Relax, sabar. Yang ketiga, apa yang kita dapat hari ini? Nikmat berbuat ibadat. Dapat semayang asar tadi, alhamdulillah, syukur. Saya cakap dengan Haji Rozalin, dapat semayang zuhur, alhamdulillah. Saya tadi dah susah hati mau semayang di mana. Sampai di hotel, elok nak naik, dia tak kasih naik. Elektrik tak ada, lift tak ada, apa tak ada. Sudah, di mana aku nak semayang? Soalan pertama, di mana aku nak solat? Ada setengah orang tanya, di mana aku nak menterkedarah? Bukan, tuan. Di mana aku nak solat? Alhamdulillah, akak-akak hari ini dapat hadir dalam majlis ilmu. Kan ibadat? Apa kehendak daripada ibadat? Syukur. Kita balik dapat pahala, kita duduk sekarang dapat pahala, kita datang tadi pun dapat pahala. Ni dimudahkan jalan-jalan ke syurga untuk kita. Yang keempat, apa yang kita buat hari ini? Maksiat. Lawan kepada ibadat. Nama dia apa? Maksiat. Maksiat apa? Mata, telinga, mulut, lidah. Ni jahat. Mata hantar pada otak, otak hantar pada mulut. Tengok dalam TV putih, tengok depan-depan hitam. Ustaz Kazim ni sudah maksiat pula. Apa kehendak daripada maksiat? Taubat. 4 benda ni yang akan berlaku kepada kita setiap hari. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bila berlaku kepada kita perkara-perkara yang Allah Ta'ala kehendaki, reda, jangan salahkan orang, jangan salahkan itu, salahkan Allah. Uji kita, maknanya Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita, Allah ingat pada kita, dia nak naikkan darjat, dia nak hapuskan dosa, dia nak berikan pahala. Relax bila datang ujian. Enjoy your life. Tak kena pada ustaz. Ustaz cakap lah enjoy. Apa yang kena pada akak? Saya dah sebulan tak tidur ustaz. Saya 15 tahun. Akak baru sebulan. Saya 15 tahun tak tidur. Relax je. Atau di mana ustaz tidur? Saya tidur dalam kereta. Kadang saya tidur dalam flight. Waktu dia take off tu, itulah waktu yang paling saya suka sekali. Dengan syarat orang sebelah saya jangan ajak menyimbang. Banyak kali saya kena tanya, elok saya tidur je. Ustaz dia ceramah. Sudah tu tuan. Sabar tu tuan. Ini adalah time untuk saya tidur kan. Tapi tiba-tiba dia ajak nyimbang pula. Tak apalah, nyimbang lah. Layanlah dia. Enjoy lah. Apa masalah kak? Saya baru lepas operate ustaz. Berapa kali? Sekali. Saya 5 kali kak operate. Relax je kak. Relax saja. Ustaz tak kena pada ustaz. Apa yang tak kena pada ustaz? Saya kena tipu ustaz. I say man, saya kencing manis kak. Relax. Tenang. Lama pun kencing manis. Relax lah. Okay. Apa tanda-tanda kencing manis ustaz? Tanda-tanda dia yang pertama, bila kencing, semut datang hurung. Air kencing tu, semut datang ramai-ramai. Oi kawan-kawan, datang ramai-ramai. Tanda dah kuat, bila kencing, sudah. Dia ikut kita sampai atas katil. Siapa? Semut. Dia ikut kita tau. Lagi teruk kencing manis, bila kencing keluar semut. Bukan keluar air dah. Ini parah ni tuan-tuan.
Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita ada musibah, bila kita ada masalah, apa yang perlu kita buat? Orang lain lagi banyak masalah daripada awak. Orang lain lagi teruk masalah daripada awak. Orang lain lagi teruk daripada kita. Akhirnya apa yang kita hadap ini adalah benda yang tak ada apalah, orang lain lagi teruk. Sakit apa kak? Sakit kepala Ustaz. Saya migraine Ustaz. Migraine. Akak masih ada kepala. Saya pergi ke hospital, kepala depan dia hilang tau. Tempurung depan dia hilang. Saya tengok dia. Pergi mana tempurung awak? Accident. Apa? Accident. Oh, accident. Kereta. Oh, motor langgar motor. Motor langgar motor. Itu bukan motor langgar motor. Kepala awak langgar motor. Helmet awak tak pakai, berdentum kepala dia, doktor cabut tak ke tepi sebentar. Hilang separuh kepala ni. Ni parah ni. Kalau kita baru sakit kepala, dia hilang separuh kepala. Relax. Saya tanya dekat dia, bila doktor nak pasang kepala? Tahu lagi. Sudah tuan-tuan. Boleh letak mineral water tau atas dia ni. Hilang kepala dia. Susah hati kita tuan-tuan. Apa yang sakit sangat. Macam mana akak makan okey, tak ada selera Ustaz. Tapi nasi makanlah 2 pinggan habis. Tak ada selera engkau. Tapi akak kata akak tak ada selera, dapat 3-4 suap, orang lain masuk ke sini kak. Wire ni masuk tiup ke dalam kak, minum susu kak. Itu pun akak cakap akak sakit lagi, makan 2-3 suap tak boleh makan, orang lain. Allahu Akbar. Akak sakit apa kak? Akak kencing Ustaz. Tak tahulah. Kejap kencing, kejap idak, kejap kencing idak. Akak tahu tak ada orang yang tebuk di sini kak. Bawa ke mana-mana pun. Saya waktu sakit dulu, tu beg kencing tu, kalau semua beg buat di situ, orang bukan tahu. Tapi duduk balik kampung duduk. Pergi mana duduk. Tapi ceramah pakai jubah, tapi ada beg. Dalam jubah tu ada beg kencing. Orang tak tahu. Sebab tu berhati-hatilah dengan orang pakai jubah. Kita tak tahu apa benda dalam dia. Relax lah. Jadi sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, yang terakhir, pusingan yang pertama, Allah sayang kita untuk menghapuskan dosa kita. Itu tujuan dia. Allah Ta'ala yukaffir, untuk kita dihapuskan dosa kita. Min sayyi'atihim, supaya buruk-buruk kita ni Allah hapuskan. Ni yang datang hari ni berapa ratus orang ni, 100 lebih orang ni tuan. Macam-macam jalan, macam-macam ujian yang datang hari ni tuan-tuan untuk kita ni. Itulah jalan Allah nak bagi syurga pada kita. Jalan untuk ke syurga bukan satu. Jangan kita bayangkan jalan ke syurga ni ialah jadi tu imam. Habis itu Kak Gayah tak boleh jadi imam. Kak Som tak boleh jadi imam. Tak dapatlah Kak Som masuk syurga. Kak Som tak jadi imam. Tak, bukan imam saya. Semua orang. Ada orang yang masuk syurga dengan mengajar. Ada orang yang masuk syurga dengan cari nafkah. Ada orang yang masuk syurga jadi isteri. Ada yang masuk syurga jadi ibu. Kerja tidak, apa pun tidak, kerja dia ialah ibu, suri rumah. Dia adalah yang menjaga dan mendidik anak-anak dia. Itu pun jalan untuk ke syurga. Dan tiap-tiap orang ada masalah masing-masing. Ingat, dalam kita menghadapi masalah itu kita banyak dosa. Dalam kita berjalan di atas dunia ni kita banyak dosa. Allah sayang pada kita. Allah nak bagi kita syurga. Cara dia apa? Bersihkan awak, bersihkan hati awak. Dengan jalan apa? Dengan sedikit ujian. Jadi janganlah tanya, kenapa saya, kenapa asyik saya je, kenapa saya ustaz? Tak payah. Jawapan dia, Allah nak bersihkan awak supaya syurga adalah milik kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz dengan pencerahan tadi. Sebagaimana yang kita tahu bahawa setiap ujian itu yang kita hadapi, kita sering bertanya, mungkin di dalam hati, kita sering bertanya di dalam hati. Kalau dalam bahasa orang Australia ni Ustaz, ya Allah, why always me? Tapi dalam bahasa Melayu, kenapa aku?
Seperti mana yang Ustaz bagi tahu bahawa ujian itu ada jalan keluarnya. Tapi bagaimana kita, Ustaz, sebagai seorang manusia, kita tidak lepas dari mengeluh kesah dengan ujian-ujian. Dan kita melihat, dan banyak orang berkata bahawa di sebalik ujian itu ada hikmahnya. Dan bagaimana kita nak mencari hikmah yang diberikan oleh Allah di atas ujian itu? Dan apakah amalan-amalan yang kita boleh lakukan untuk kita terus beriman dan bertakwa kepada Allah? Dipersilakan Ustaz. Baik. Terima kasih. Kasut beli di mana? Cantik. Beli di KL. Oh, di KL. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kadang-kadang ialah kebaikan kita orang tak nampak. Tiada terkira korban yang ku berikan, korban berupa budi dan jasa, asyik memuja. Itu suara siapa? Lagu siapa? Itu lagu lama ni. Ahmad Jais. Ahmad Jais. Ahmad Jais. Ahmad Jais dia tak ada S. Tiada terkira korban yang ku berikan, korban berupa budi dan jasa gitu. Itu cara Ahmad Jais. Itu sajalah kan. Dia macam-macam style kita kan. Jadi kalau Jamal lah sikit, Kilauan bintang berkelip-kelip, dia lain sikit. Kau dia ke dalam. Dia punya dalam sikit. Kalau P. Ramlee waktu muda dia lain. Okay? Waktu muda, mengapakah riang-ria meresap ke seluruh, itu waktu dia muda. Bila waktu dia tua lain sikit, di waktu malam dia lain sikit. Dia lain sikit. Cuba tengok tapak tangan ni. Tapak tangan ni. Kalau urat ini bertemu urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin orang kaya. Ya, benar, faham. Tak faham sudah. Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala ni, dia bagi kepada kita sesuatu ujian bersebab. Cuma kita ni nak hidup senang, mana maunya nak hidup senang. Rasulullah pun ada ujian. Ada setengah orang dia tak nak ujian, Ustaz. Tak nak ujian. Dengan ujian itu menjadikan kita kuat. Kereta tu sebelum dijual, dites dulu. Rempuk sana, langgar dinding sana, baru lulus. Tidak tak jual kereta, tuan-tuan. Periuk belanga yang dibuat daripada tanah liat tu dibakar, dipukul, diacu, digiling, dipijak, dibakar dengan api, dijemur tengah panas, barulah dia menjadi periuk, jadi kuali, jadi belanga, supaya kita jadi kuat. Itulah tujuan Allah Ta'ala, dia datangkan ujian pada kita supaya kita jadi kuat, tidak lemah, tuan-tuan. Manusia boleh cakap, saya adalah pemandu kereta yang cekap. Awak dah ambil lesen belum? Belum lagi. Saya pelajar yang pintar, Ustaz. Dah exam belum? Belum. Jangan cakap. Tunggu exam dulu, tunggu testing dulu, tunggu awak diuji dahulu, baru tahu sama ada awak ini adalah orang hebat ataupun tidak. Begitulah kita. Kita ini akan diuji supaya Allah tahu iman kita kuat atau tidak. Kalau tak ada mengaku sebagai tidak ada ujian, semua orang mengaku iman dia kuat. Allah bagi kita sihat, semua sembahyang. Cuba bagi sakit, patah tangan, duduk kat hospital, patah kaki, tergantung kaki. Kita datang ziarah dia di hospital. Kamu dah sembahyang, Husin? Kau buta. Tak nampak tangan aku patah, kaki aku patah, kau buta. Kalau aku tak patah, Din, aku sembahyang, Din. Dah buat macam mana dah tangan patah? Sembahyang. Nampak? Tuhan pun faham aku sakit. Dia tengok Tuhan tu pak saudara dia gentai. Kalau waktu sihat awak solat, kenapa waktu sakit tidak? Tengok-tengok sakit tu masih sembahyang. Inilah iman. Inilah iman, tuan-tuan. Tetapi setiap kesusahan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, ganjaran dia berbeza.
Saya kalau orang sihat semayang, biasa. Tapi kalau orang sakit, mengesot datang semayang, luar biasa. Tuan-tuan ni kalau lapang-lapang, tak ada apa masa nak buat hari Sabtu free, datang kuliah, itu biasa. Tapi walaupun sibuk, tetap datang, itu luar biasa. Luar biasa itu. Sebab itu Allah nak tengok setakat mana iman kita. Bercakap siapa pun boleh cakap. Tapi tahap ujian itu, Allah Ta'ala uji. Kita boleh memberikan sabar pada orang. Sabar Haji, sabar Haji. Belum sampai pada kita. Kita boleh sabarkan orang. Kita boleh sabarkan orang. Tapi kalau ujian sampai pada kita, belum tentu. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, ada orang yang bila Allah berikan ujian macam ni, akan ada ganjaran macam ni. Inna ma'al usri yusra. Selepas daripada susah, Allah Ta'ala akan bagi kesenangan. Jadi bila kita diuji, bila kita sekarang ada masalah, ingat, lepas ni aku senang. Pujuk hati kita, sebut dalam hati kita, Allah nak bagi sesuatu kepada aku selepas ini. Maka tuan-tuan akan jadi orang tenang. Yang tak tenangnya ialah tuan-tuan letak, ya Allah, banyaknya jangan sebut sebut M. Yang jadi masalah kita ni, bila tak elok je, jangan, lepas ni M langsung tak marah tuan-tuan. Abang sebut apa bang? M, tak marah tuan-tuan. Sebut A pun tak marah, apa pun tak marah. Okey, saya tak suka B. Masalah B tu tak suka. B, nampak dah. Tu masalah tu. Itu tengah baik. Siapa tu? Mahabi. Nampak. Tapi kalau tengah marah, babi. Nampak tak? Itu cara orang kita kan. Masa baik B. Oh B, cepatlah B. Tak nak, I tak nak, babi. Manusia kan suka berubah. Kalau belum kahwin, namanya sayang. Kalau dah kahwin, buang S jadi ayang. Nampak tu? Bila dah dapat anak jadi apa? Yang, buang A. Bila anak dah besar, yang hilang, sayang hilang, ayang pun hilang. Dia jadi apa? Mak hang. Mana Pak hang, mana Pak hang. Mak hang habis, tukar tuan. Allah Ta'ala dia nak tengok kita supaya kita tak berubah jadi bawah. Ujian itu menaikkan kita. Itu tujuan Allah Ta'ala datang. Sebab itu Allah datangkan kepada kita kesenangan selepas daripada kesusahan. Maka ujian yang datang kepada kita pun kita boleh handle dengan kualiti yang bagus. Pujuk hati kita, Allah nak bagi kita senang. Dah tak senang-senang pun Ustaz. Saya nampak tak? Saya je tak senang tengok akak-akak. Ya. Dia kata dalam Quran sebut, selepas daripada susah, Allah Ta'ala akan bagi kesenangan. So, pun masalah. Pandanglah baik dengan Tuhan. Sekarang ni kita pandang jahat dengan Tuhan. Saya pun heran. Kenapa Allah ambil anak saya? Nampak. Padahal anak orang lain ramai lagi. Nampak. Kenapa saya? Ni nombor satu ni. Awak petikai Allah. Allah bagi. Saya syukur. Allah ambil anak saya 2 orang. Dua-dua mati kecil. Sebab Nabi cakap kalau mati kecil, anak-anak tu tunggu depan syurga kan. Saya bersyukur 2 orang anak saya tunggu saya depan syurga. Dah lama dah dia meninggal. Dah 10 tahun. Sejak tu saya tak semayang tau. Sudah. Sebab dia tunggu depan syurga. Sudah. Ni pun ya anak tunggu depan syurga tak sampai-sampai mak dia tuan-tuan. Mak dia tak semayang ke neraka pergi dia tuan-tuan. Allah Ta'ala dia bagi macam itu untuk memudahkan kita ke syurga. Bukan tak boleh, tak payah buat ibadat. Astaghfirullahalazim. Ini dengan bangganya saya sejak anak saya meninggal, saya memang tak sembahyang. Sebab Nabi kata anak-anak tu akan pimpin saya ke syurga. Kepala otak kamu. Ini pun parah juga ni, masalah besar fahaman ni.
Allah nak mudahkan. Itu namanya pertaruhan. Simpanan tetap yang Allah Ta'ala ambil sekarang dan Allah akan bayar pada engkau di akhirat. Sabar, semayang macam biasa. Bukan langsung tak bayar semayang dah, alhamdulillah. Jangan. Ini salah faham ni. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, tadi abang kita sebut, macam mana kita nak jadikan sesuatu benda yang ujian kepada kita ni boleh jadi sabar, boleh jadi redha. Tadi saya cakap, ada benda lain yang Tuhan nak bagi. Tapi ustaz, saya tak dapat pun Tuhan bagi. Saya ujian banyak ustaz, tak nampak apa-apa. Sampai sekarang saya tak ada suami ustaz. Jadi apa masalah tak ada suami? Iyalah, Kak Som tu 4 orang suami dia ustaz. Kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai. Saya seorang pun tak merasa ustaz. Akak ingat seronok ke kahwin kak? Berapa ramai yang kahwin tak bahagia. Sekarang akak tak payah fikirkan suami. Akak hidup selamat 68 tahun. Tak payah nak fikir nak masak untuk suami, bersahur untuk suami, buka puasa untuk suami, basuh untuk dia. Sekarang akak relax je, tenang. Allah nak bagi akak rehat, relax lah. Tak adalah nak merasa juga. Astagfirullahaladzim. Ni pun parah juga ni. Allah tak bagi tu ada sebab. Sabarlah. Akak ingat seronok ke kahwin? Cuba tanya yang dah kahwin sekarang, yang ada suami, yang ada isteri. Tanya akak tu, kak macam mana? Puas hati dengan suami sekarang? Puas hati ke? Boleh lah ustaz. Nampak boleh lah ustaz. Ni parah ni. Daripada tak ada ustaz, jadilah ada pun. Ada yang cakap buat semak katil ustaz. La ilaha illallah. Sebab tu bila suami meninggal ke apa ke, kak tak nak kahwin, dia tak nak dah ustaz, serik dah ustaz, nampak tu. Ya kak sekarang Allah tak bagi suami, akak sibuk cari suami, buat apa? Enjoy your life. Enjoy. Jadi orang bujang, relax je, relax. Dan kita pun yang dah kahwin, jangan suka tanya dia, kau tak kahwin ni? Nampak? Apa ni? Ada setengah orang macam itu. Kau tak ada anak ya? Kau tak ada anak ya? Nampak tak? Orang macam ni tuan-tuan, nama dia John Cena. Aku smackdown kau kan? Ada sebab Allah tak bagi dia kahwin, ada sebab Allah tak bagi dia anak. Dah, relax. Itu kan satu nikmat. Ingat senang orang ada anak tuan-tuan, pening kepala tu. Anak dah bagus, dapat pula menantu, Allah hantu. Tak tidur malam kita. Allah bagi kita masing-masing. Sebab itu enjoy. Ustaz, kalau macam suami saya ustaz, Allah bagi suami, enjoy dengan suami awak. Itulah ujian. Itu suami kita tengok, ya Allah. Nampak tu? Bunyi nafas tu tau. Suami balik, tengok pula jiran sebelah tu basuh kereta, baju tak pakai, seluar pendek. Nampak ni parah ni. Ya orang sebelah ni, ya Allah, bulu dada dia sampai ke muka. Yang suami kita pula bulu apa pun tak ada nganga. Enjoy lah Kak Semoy. Itulah suami yang bawa kita pergi haji. Itulah suami yang tanggung kita selama ni. Itulah suami yang bela kita selama ni. Itulah suami yang jaga balik kampung kita, masak untuk kita. Itulah dia. Masalah dia kita tak syukur. Duk tengok suami orang, tengok isteri orang. Dah abang pun, kalau tak ada gigi, pasang lah gigi. Ini pun parah juga. Jangan cakap dekat dia, redha lah dengan abang dia. Memanglah aku redha. Tak ada, saya memang redha abang. Saya dapat abang, saya redha. Tapi abang ubah lah abang. Gigi tak ada, bulu hidung terlebih. Itu bulu hidung awak ke misal awak dua-dua boleh. Ubah. Alah. Dah orang nak pada kita, orang suka pada kita, jagalah dia. Ini tak bersyukur pula kita ni. Yang heran bila bercerai, pandai pula jaga diri. Menengok orang perempuan masa suami ada, ya Allah,
Rambut ni macam puaka ni rapik tu. Bila bercerai pandai pula solek janda aku ni, nampak tuan, ni pun tak kena juga tuan. Yang ketiga, pujuk hati kita. Bila Allah Ta'ala datangkan kepada kita satu ujian, ingat ada benda lain yang Allah nak bagi. Ada wartawan dari dulu Surat Khabar Malaysia, Harian Metro, Berita Harian, dia tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz boleh menghadapi macam-macam peristiwa, sampai boleh buat filem, sampai boleh buat buku, orang datang buat dokumentari tentang Ustaz bila datang satu-satu ujian? Saya kata dalam temu bual tu, saya cakap, sebab saya berpegang dengan kata-kata Allah. Allah kata Allah akan berikan kebaikan. Allah kata Allah akan ganti balik. Nabi kata bila awak sakit, bila awak susah, awak bersedekah. Bersedekah itu menyembuhkan penyakit awak. Jadi buat je lah. Dan Allah sebut dalam Quran, ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa yang awak sumbangkan pada jalan Allah, Allah akan gantikan benda lain. Dan Allah Ta'ala kata, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkir janji. Jadi saya pegang baik dengan kata-kata Allah. Saya tak pernah buruk sangka dengan Tuhan. Dah Allah kata nak ganti ya. Sebab itu tahun 2022 saya dilanda dengan satu penyakit, satu dunia kecoh. Penyakitnya sampai ada satu sekumpulan doktor dari India, 15 pakar daripada 9 pakar daripada India nak ambil kes saya. Doktor dari Saudi Arabia pun nak ambil kes saya. Ada satu doktor daripada Cameron Highland, dia kata saya diarahkan untuk merawat Ustaz Kazim sampai sembuh. Dia orang ambil saya, biopsi saya, darah saya, rambut saya, kuku saya, udah jadi macam bomo saka pula. Doktor datang ambil kulit saya, kuku saya, rambut saya, darah saya, daging saya. Saya kata macam bomo saka pula doktor ni. Ambil daging, tarik daging ni, ambil lah doktor. Janji saya tahu apa penyakit saya. Buat dekat satu hospital pakar. Okay, dia bubuh bius. Kita bius lah, Datuk, kita bius sikit lah. Okey, bius. Lepas 2-3 minit datang tepuk bah. Sakit. Oh, sakit Datuk. Oh, bius belum jalan lah. 2-3 minit dia datang balik. Dia tepuk lagi. Sakit Datuk? Dah okey dah okey. Okey, sekarang kita boleh ambil. Dia ambil tuan-tuan, sakit tuan-tuan. Aduh, sakit doktor, sakit. Tadi you cakap tak sakit, sekarang sakit. Oh, bius tak jalan lah. Dia kata dah. Ni pun parah juga tuan-tuan. Ambil lah, dia pun jahit. Bila keluar result tuan-tuan negatif, tidak ada penyakit. Jadi tuan-tuan, 15 pakar daripada dalam dan luar negara yang ambil kes saya. Sampai doktor tu mencadangkan penyakit ni dinamakan sebagai sindrom Kazim. Tak payah kalau Masjid Al-Kazimiyah tu seronok lah juga. Surau Al-Kazim kan, Musalla Al-Kazim kan bagus. Ini penyakit apa nak buat? Awak terkena sindrom Kazim. Tak payah tuan. Macam COVID dah pula tuan. Jadi bila doktor cakap tak payah. Tak ada penyakit, tak ada penyakit tuan. Jadi apa yang saya buat? Serah pada Allah. Serah pada Allah insya-Allah. Tapi sakit tak? Oh, sakitlah. Berdarah sana, berdarah sini, bleeding sana, bleeding sini, kulit semua jadi tak cantik, perut saya tak cantik, muka pun tak cantik. Kena ambil bedak sejuk, tempek satu badan. Okey, nak tidur susah, nak sembahyang susah. Kadang-kadang tangan ni berdarah tiba-tiba. Kadang-kadang berdarah. Yang paling panjang ini, yang paling panjang. Dia punya torehan dia. Sini pun toreh, semua toreh. Macam orang yang toreh. Oh, sakit tuan-tuan. Memang sakit. Sakit satu. Nak menghadap orang pun malu. Muka, ada orang cakap saya kena penyakit katak puru. Jadi, tuan-tuan, adakah saya susah hati? Saya tak susah hati. Saya relax, tenang. Ya, orang rumah saya lah susah hati. Sebab tak boleh duduk dekat. Takut macam katak. Jadi tuan-tuan tengok dalam filem Zim Al-Kazim tu ada satu scene tu. Tu saya elokkan plekat yang saya pakai, nampak dia punya tu. Jadi saya relax je. Saya kata nanti Tuhan ganti yang lain.
Betul tuan-tuan, bila saya tak boleh berjalan, saya dapat 3 kerusi roda, wheelchair. Satu elektrik punya, boleh charge. Sekali charge dia boleh berjalan 30 km. Jalan daripada Ipoh sampai Kuala Kangsar. Orang bagi free. Satu lagi dapat dengan Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza kasih. Sebab dia kata kesian kat Ustaz Kazim, dia hantar wheelchair. Jadi abang-abang kalau rasa nak dapat wheelchair pada Siti Nurhaliza, mintalah sakit, insya-Allah minta. Dapat 3 minta. Kemudian saya dapat handphone, smartphone satu dari Ustaz Abid Liu. Dia datang ziarah saya. Allah sayang Ustaz, Allah sayang saya. Dapat tuan. Saya lempar yang lama, ambil yang dia punya tuan. Bagus pula aku sakit ni. Macam-macam dapat. Last sekali, itu je tu pengarah filem tu. Kalaulah saya tak sakit tuan-tuan, tak berlakon filem kan. Jadi hero di usia 60-an. Mana nak dapat tuan-tuan hero, veterina? Bukan, susah tak. Jadi bila datang pengarah filem, kita nak buat filem tentang Ustaz Kazim. Tentang apa tu? Tentang sakit Ustaz, cabaran Ustaz sepanjang. Boleh. Siapa tulis skrip? Ustaz yang tulis. Boleh. Bila dah siap semua skrip, bincang. Siapa yang patut membawakan watak Ustaz Kazim? Saya cakap kena cari pelakon di Malaysia yang muka macam saya. Ustaz tak boleh berlakon. Saya dah tua. Ambil pelakon yang muka macam saya yang boleh menjiwai. Siapa Ustaz? Zul Arifin. Ambil cerita. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan. Pengarah tu tengok muka saya ni, ini memang tak makan ubat ni entah. Jadi sebab itu bila akak-akak abang-abang sakit, pandang baik dengan Tuhan. Teruskan sembahyang, teruskan ibadat, teruskan sedekah. Jangan bila ada masalah menong je. Tak sembahyang, sembahyang. Jangan. Bang, sembahyang bang, aku sakit. Jangan sembahyang. Sebab tu sembahyang ni sakit pun sembahyang. Tak boleh berdiri, kau duduk. Tak boleh kau duduk berbaring. Ini tidak. Bila sakit, duduk atas katil. Berzikir. Dengan apa? Remote. Tasbih tu. Ini tasbih tu ni parah juga nampak. Macam mana tuan-tuan Allah nak berikan kebaikan pada kita? Kenapa Allah bagikan kepada kita kesusahan, kesakitan, masalah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, supaya awak balik kepada Allah. Nampaknya awak ni sibuk sangat ni. Semayang pun kejap-kejap. Sebab itu Allah bagi sakit. Bila sakit rehat, bila rehat solat. Awak ni dah lama tak sebut nama Allah ni. Sebab tu Allah bagi sakit. Sebab perkataan yang paling banyak kita sebut bila kita sakit, apa dia? Allah. Cuba tengok orang sakit, nak bangun pun Allah. 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 Nampak tak? Nak duduk lagi Allah. Allah. Nampak tak? Nak berbaring Allah. Isteri nak suap bubur, bangun bang, kita makan bubur bang. Allah. Nampak tak? Ada dia sebut benda lain. Ada dia sebut Beyonce. Aku siku kan, nampak ni. Perkataan yang paling banyak kita sebut Allah. Nak bangun daripada katil tu pun Allah. Amboi abang, sejak sakit ni banyak awak sebut nama Allah. Ya, Allah. Lagi banyak Allah dia tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala dia bagi kita ujian supaya kita balik pada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia gantilah balik. Sebab tu bila kita ada masalah, jangan takut. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan Allah dengan jalan sabar, dengan jalan sembahyang. Minta tolong pada Allah dengan pandang baik pada Allah. Minta tolong dengan Allah dengan jalan sedekah. Tuan-tuan tengoklah Allah Ta'ala bagi bantuan. Kadang-kadang bantuan yang paling besar pun kita tak sangka. Okey. Apa Ustaz bantuan pertolongan Allah, ujian, balasan yang
yang paling besar sekali. Saya tiap-tiap tahun tuan-tuan, daripada tahun 2023, 2024 sampai sekarang, 3 tahun dah, saya akan bawa jemaah saya, bawa pelajar saya, siapa-siapa sajalah yang nak ikut saya buat umrah. Yang mana datang jumpa saya yang sakit, yang ada masalah, yang tak sembuh-sembuh penyakit dia. Yang tak sembuh-sembuh penyakit ni bukan orang biasa tuan-tuan, doktor pun sakit. Ada orang cakap, hai, Ustaz Kazim pun sakit, saya kan manusia. Hai, Ustaz Kazim pun sakit, habis tu manusia. Doktor pun sakit. Doktor pun sakit jantung. Doktor sakit apa doktor? Sakit jantung. Oh, doktor bertugas sebagai apa? Pakar jantung. La ilaha illallah. Ni parah ni tuan-tuan. Nama pun manusia, mesti ada masalah. Berapa banyak tuan-tuan masalah. Saya pergi jumpa dengan satu doktor pakar. Jumpa doktor pakar tentang merawat saya punya kaki saya ni. Merawat. Habis rawatan, saya pun nak balik. Okey, doktor, jumpa lagi. Datuk, boleh kita cakap sikit? Boleh? Duduk balik saya. Apa masalah? Nurse keluar sekejap. Sudah. Saya ni sakit lah Datuk. Sudah tuan-tuan. Tadi saya sakit, sekarang dia pula mengadu pada sakit. Itulah namanya manusia. Jadi saya kata jom kita berubat di tempat saya berubat di Madinah. Jom berubat di Madinah. Waktu saya sakit hari itu, berdarah, bleeding apa semua ni tuan-tuan, tak tahu ubat apa, tak tahu. Doktor tak tahu nak bagi krim, tak tahu nak bagi ubat. Saya pun tak tahu nak makan ubat apa. Apa saya buat? Mengadu dengan Tuhan, sabar dan semayang malam. Itulah ubat ni. Semayang malam, minta pada Allah sembuh. Bila satu malam tuan-tuan dapat alamat, pergi ke Madinah. Saya cakap dengan PA saya, kau cari tiket ke terbang semua, saya nak pergi ke Madinah. 3 hari je saya mandi di Madinah, kering. Kulit saya kering, tidak ada lagi pendarahan, bleeding tidak ada. Saya boleh buat umrah 2 hari, saya balik Malaysia. Ni flawless balik. Kan? Allah, kalau dulu pakai topeng tuan-tuan, nampak mata ya, maaf zuruh tuan-tuan. Rupa-rupanya Allah bagi saya sakit sebab Allah nak bagi tahu ada satu tempat untuk awak berubat, pergilah. Itu lagi besar nikmat dia daripada jadi pengarah filem, pelakon filem, dapat kursi roda, wheelchair apa semua tu. Itu kenangan yang paling besar dalam hidup saya. Saya bangun tengah malam, saya kejut dekat isteri saya. Isteri saya tidur atas katil, saya pula duduk di bawah. Saya bangun, saya kata, mama, cepat mama. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nampak dalam solat saya? Apa yang saya nampak dalam tidur saya? Yang tu saya tak boleh cerita lah. Saya jadi isu lain. Tapi memadailah saya cakap, saya pergi ke Madinah 3 hari, saya buat apa yang disuruh. Saya mandi, saya minum, seolah-olah ada satu benda yang besar keluar daripada badan saya. Dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sampai sekarang. Sekarang siapa yang sakit, jomlah ikut saya pergi Madinah. Baru ni ada satu ustaz, matanya buta sebelah, ada darah beku dalam ni. Doktor nak keluarkan mata dia, nak betul. Nak keluarkan mata ni, nak betulkan balik wire tu. Saya kata, saya ustaz, buatnya tak boleh masuk mata ke dalam, terjuntai je. Parah juga ustaz. Mata doa macam tu. Saya kata ikut, ambil daripada saya beberapa ayat, baca ayat ni, pergi ke Madinah, ambil air dia, letak di sini, ustaz goyang je lah. Seminggu dia balik umrah, dia telefon, ustaz, keajaiban Syekh, ana dah nampak dua-dua belah mata ana. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, itu nikmat besar. Lagi besar daripada semua benda-benda ni. Sebab itu bila tuan-tuan yakin dengan Quran, dah Allah Ta'ala kata bahawa selepas kesusahan ada kesenangan. Yakinlah dengan Allah. Janganlah duk bawa satu benda yang merugikan kita. Kenapa awak? Mata saya buta. Sabar. Kenapa buta? Menangis. Sabar. Jadilah orang baik, nanti Allah gantikan yang lebih baik. Dah Allah gantikan combi.
Nampak? Isteri awak dapat kepada Dr. Ismadi. Sudahlah, lupakan. Sekarang Allah gantikan Combi. Mak mertuanya baik. Ini anak angkat cek. Sian, matanya buta. Nampak? Baik tak mak mertua ni? Nak banding dengan Nyonya Mansur. Nangis konon. Buat apa melangan di sini? Oh, garanya mak mertua. Oi. Sekarang Allah gantikan mak mertua yang lembut saja. Ni anak angkat cek, orangnya buta, namanya Mami. Kan bagus. Relax. Allah bagikan, dia ada isteri orang. Bagilah dekat Dr. Ismadi pakar mata. Ni Allah bagi dekat awak Combi. Duduk melengung, main saksepun. Dah cukup. Tapi tak, manusia tak nampak hikmah tu. Tak nampak hikmah tu. Allah dah ganti pun tak nampak lagi. Bergaduh dengan Dr. Ismadi. Bergaduh dengan mak mertua. Aku hairan. Kenapa Allah jadikan kau manusia? Bukankah lebih baik kau menjadi haiwan? Allah Kasim. Bergaduh pula dengan. Ni cerita Kasim selamat, tuan-tuan. Bergaduh dengan Dr. Ismadi. Buka pintu, Kasim selamat. Kasim selamat. Oh, marah. Memang aku mengambil sabariah daripada kau. Tetapi bukankah aku telah mengembalikan penglihatan mata kau? Oh, doktor beri balik penglihatan mata. Pergi ambil garpu, pergi cocok lah. Ni bodoh. Dah elok-elok terang-terang mata awak, bersyukurlah, baliklah Penang. Allah dah bagi mata dah elok. Allah dah bagi bakal isteri yang cantik, baik. Allah bagi mak mertua yang lembut. Naik kereta api balik. Dak duk tengok garpu. Sebab tu akak-akak jangan gantung garpu dekat dinding. Ini keris garpu pedang, beli perhiasan. Suami mengamuk, cocok buta pula. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya rasa kita buat pusingan yang terakhir lah sebelum nanti kita bagi kepada para hadirin untuk soal jawab sebentar lagi. Seperti mana yang telah Ustaz beritahu tadi, pengalaman beliau dalam ujian yang Allah berikan kepada beliau, dan banyak pengajaran yang dapat kita belajar dari apa yang telah Datuk Syekh berkongsi sama dengan kita, bahawa saya rasa ada 4 hal yang harus kita bersama dalam hidup kita, iaitu sabar, berselawat, bersangka baik dengan Allah, dan bersedekah. InsyaAllah dengan izin Allah, segala masalah yang kita hadapi, dengan ujian yang kita hadapi, seperti mana yang telah Ustaz Kazim kongsi bersama pengalaman-pengalaman beliau, kita dapat terus beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan percaya kepada Allah. Segala ujian itu ada hikmah di sebaliknya, dan hikmah itu adalah nikmat yang akan Allah berikan kepada kita, walaupun sebagai manusia kadang kita tidak dapat melihat nikmat itu, tapi insya-Allah lama kelamaan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita dapat melihat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz. Seperti mana yang pernah disebutkan, bahawa ujian yang paling besar dalam kehidupan manusia itu adalah keluarga, iaitu anak, isteri. Boleh tak Ustaz berkongsi sama tips-tips bagaimana untuk kita membina suatu keluarga yang bahagia dengan ujian-ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari? InsyaAllah dengan tips-tips ataupun pengalaman Ustaz mungkin dapat memberikan kita satu kesedaran bahawa lagi ramai orang yang menghadapi ujian dan berat, tidak seperti mana yang kita sangkakan. Dipersilakan Ustaz, sebelum kita buka dalam 15 minit Ustaz untuk kita bersoal jawab. Terima kasih Ustaz. Masih Tuan Haji, tuan-tuan yang saya muliakan, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Sesungguhnya harta-harta kamu, anak pinak kamu adalah ujian untuk kamu. Fitnah tu maknanya ujian. Jadi anak tu adalah ujian kita, bukan fitnah tu jahat. Jangan faham fitnah tu jahat. Fitnah ni banyak makna dia. Ujian pun dia, syirik pun dia, fitnah pun dia, balak pun dia. Jadi Allah Ta'ala sebut salah satu ujian dalam kehidupan ialah ujian harta. Harta ni ujian ni. Sebelum ada harta tak sombong, bila dah kaya belagak pula. Sebelum ada duit elok je ke masjid, bila dah banyak duit babai je. Tash'inggu je dia nama dia. Itu ujian. Yang keduanya ujian ialah anak-anak. Ujian anak Allah Ta'ala bagi. Ada orang yang diuji tidak ada anak. Ada orang yang diuji asyik sentuh beranak. Asyik beranak je sentuh. Allah, aktif betul tuan-tuan ni. Aduh, rajin betul kau bersalin je kata dia. Itu ujian. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi anak dia semua pandai-pandai. Ujian pada mak pak dia. Sibuk je, orang tak tanya, dia yang bagi tahu. Anak saya dekat Australia tau. Oh, dia buat apa? Dia pharmacist. Oh, tak tanya pun. Nampak tak? Sibuk dia berbangga dengan anak dia. Kan? Kadang-kadang anak dia tak pandai tapi cantik. Cantik. Kalau setakat kita nak minang dia, alah, engkau nak minang tak bayar. Ada 50,000 ada tak bayar. Tahu dia bangga pula. Okey, itu ujian anak. Ada ujian anaknya bagus. Tadi saya sebut soleh, bagus. Dapat menantu pula jahat. Tak bagi balik rumah, tak bagi telefon, tak kasih bagi duit pada mak ayah. Lepas-lepas kahwin saja terus hilang. Ada juga. Ada pula yang dapat menantu hantu pula. Ya Allah, dipukul anak kita tak nak pukul. Tak pernah pukul. Dapat ke suami, bukan kata dipukul, smackdown. John Cena laki dia. Dibantingnya anak kita. Ya Allah mak, sengit saya mak tadi. Sebab itu tuan-tuan, bagaimana supaya kita jadi orang yang betul dalam anak. Carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan. Bahagia berseri, rumah tangga akan harmoni. Nombor 1, cari pasangan yang betul. Itu Ustaz, macam saya pasangan tak betul Ustaz. Berapa umur akak sekarang? 80. Duk diam kak. Jangan diterajarnya suami nak cari pula suami yang baru. Duduk diam-diam. Banyakkan tumpu pada ibadat kat Zoom. Ni cerita yang belum. Ini Nabi dah sebutkan, yang pertama sekali cari yang beragama. Baik laki, baik perempuan. Abang-abang cari isteri yang beragama. Agama saja belum cukup. Yang berakhlak. 2 benda ni. Ada kita memenuhi kriteria ni. Pertama, beragama. 2, berakhlak. 2 benda ni kita letak di belakang. Yang kita ambil, handsome, segak, bergaya, harta, hebat, jawatan. Silakan. Tapi yang 2 tadi ini, awak akan balik kepada 2 ini. Ramai orang yang berkahwin kerana cantik, kerana segak. Last kali balik pada apa? Balik pada agama dia. Kalau agama tak ada, nak buat apa? Nak buat apa tuan-tuan? Tall, dark, handsome, memang. Tapi dia tak ada agama. Macam mana nak didik anak kita? Macam mana nak jaga anak kita? Oh tuan-tuan, jadi masalah ni. Nombor 1, cari pasangan yang betul. Okey Ustaz, sekarang saya dah ada pasangan. Tiba-tiba pasangan saya tak betul. Tak betul tu sebab mereng, gila ke apa? Tak, dia macam tak semayang Ustaz. Kan kita ada komuniti kita. Jom cari kawan yang boleh bimbing pasangan kita. Cari kawan masyarakat yang boleh ajak kita jadi baik. Ni pentingnya komuniti. Jangan bila kita ni dapat pasangan yang tak baik, kita menung jodoh Ustaz. Allah juga yang jodohkan. So bukan salah saya lah, salah Allah lah. Hai, masalah juga.
Bukankah Allah cakap kau cari yang baik, yang kau gatal cari yang tak erti sembahyang tu, buat apa? Kemudian bila ada masalah kau salahkan Tuhan. Oh, tak boleh macam itu. Sebab tu tuan-tuan, kita ada silap, pasangan kita tak betul, tak apa. Ajak suami kita, ajak isteri kita, jom kita jadi betul. Macam mana nak jadi betul? Inilah gunanya komuniti. Inilah gunanya masyarakat Islam. Bercampurlah, bergaullah. Bila kita bercampur, bila kita bergaul, kita ada geng kita, grup kita, komuniti kita. Secara tak langsung kita jadi baik. Nampak Haji Lut ni? Duduk di atas pentas, jadi moderator. Automatik jadi baik tak? Jadi baik. Selepas ni kalau tuan-tuan jumpa dengan dia, adakah dia nak keluar rumah? Baru semalam aku jadi moderator. Takkan hari ni aku nak keluar bawa anjing suruh pendek jalan. Automatik entah. Takkan dia nak pergi kelabing lagi. Elok keluar kelabing. Haji Lut, bila lagi Ustaz Kazim datang? Saya tak pasti, kata dia. Secara automatik, bila kita berada dengan orang yang baik-baik, berada dalam masyarakat yang baik, dalam keadaan yang baik, dia membentuk kita. Sebab itu tuan-tuan, bila kita berada dalam komuniti yang baik, dia akan masuk dalam rumah kita. Automatik kita jadi baik. Kenapa kita jadi baik? Dulu waktu kita kecil-kecil, kita berada dalam komuniti orang baik. Saya waktu kecil tahun 70-an, naik basikal laju. Basikal laju, datang orang tu. Hai! Cakap dekat mak nanti, bawa basikal laju. Terus jadi slow. Panjat pokok, Tok Imam kata, turun, jatuh, turun. Mandi sungai, bangun, lintah banyak, naik di atas. Lama-lama jadi baik. Sebab ramainya bapak, ramainya mak. Ramainya mak, ramainya bapak. Semua orang jadi bapak kita, semua orang jadi mak kita. Lama-lama kita jadi baik. Sekarang siapa bapak kita? Kita pun jangan jumpa. Apatah lagi yang sekeliling. Itu anak orang, bukan anak aku. Alantaklah, tak ada campur lah, mampuslah dia. Apa masalah aku? Janji dia tak kasih aku. Akhirnya kita berada dalam satu masalah yang besar. Dulu kita jadi baik sebab ramai orang yang tegur kita, ramai orang nasihat kita, ramai orang masjid nasihat, tu imam nasihat, orang masjid nasihat, dan kita daripada kecil dibawa ke masjid, membaca Quran di masjid, belajar muqaddam di masjid. Lama-lama kita kawan dengan orang masjid. Bila kita nak buat jahat, orang masjid tengok, dan orang masjid pun jadi baik sebab budak-budak tengok. Ini nama dia komuniti, pergaulan kita. Kita tak boleh mendidik anak kita dengan kita je, melainkan masyarakat, sekolahnya, pendidikannya, masyarakat dia. Kita tak boleh buang masyarakat di dalam pendidikan. Sebab tu program kita ni bukan untuk dewasa saja. Sepatutnya program kita ni lepas ni untuk kanak-kanak. Program ni untuk remaja. Supaya kita masyarakat bagi tahu pada anak-anak bahawa kami orang dewasa, kami orang tua, kami mengambil berat tentang kamu. Yang ketiga, tuan-tuan yang saya muliakan, saya bukan seorang bapa yang bagus. Tadi Cik Haji Lut sebut saya dah berdakwah ni daripada tahun 90. 35 tahun sebelum kahwin. Sebelum kahwin tuan-tuan dah ceramah. Sebelum kahwin tuan, lama dah. Saya kahwin tahun 94. Betul ya, 94. Takut tersilap tuan. Tahun 94 dah ceramah dah. Dulu nak telefon bakal isteri mana ada je, handphone mana ada je, cari public phone. Public phone kena bawa shilling, dia bukan macam Australia ni. Bawa shilling, cari public phone, masukkan shilling, jatuh, tak lekat. Jatuh, cari public phone lain pula. Cari pula pun dia ada, dia punya gagang tak ada lah. Parah betul. Naik motor cari lagi public phone, dia punya pondok pun tu ada, telefon tak ada. La ilaha illallah, seksa tuan-tuan. Nak telefon bakal tunang, bukan bakal isteri. Nak tanya, awak nak jadi isteri saya ke? Boleh? Boleh ke jadi isteri saya? Boleh. Boleh tak apalah. Kenapa tanya? Sebab saya ni sibuk ceramah. Nanti kalau kahwin, kalau saya tak ada di rumah, jangan marah. Saya ni berceramah merata. Tak marah. Okey. Sebab tu bila saya kahwin, dia tak boleh marah. Sebab ada tanya sebelum kahwin, jangan marah.
Marah kena jual. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kita kalau suami, kalau kita ni lepas tanggungjawab tu, isteri kita ada, alhamdulillah. Kalau isteri pun lepas tanggungjawab, siapa nak jaga anak-anak? Siapa nak jaga anak-anak? Sebab tu akak-akak bila tengok pengorbanan suami buat kerja siang malam, akak-akak balaslah dengan apa? Mendidik anak, menjaga anak dengan penuh kasih sayang, pendidikan ilmu dan sebagainya. Sebab bila bergaduh, dia akan ungkit. Selama ni awak ada tengok ke anak kita? Saya tahu. Lah gaduh. Yalah kalau aku tengok anak kita, kita nak makan apa? Gaduh pula. Anak tengok-tengok, anak lari terus. Masing-masing buat kerja lah. Masing-masing buat kerja. Jangan asyik menyalahkan. Bila nak selesai masalah ni? Jangan asyik menyalahkan. Kan kalau aku buat kerja, bapak engkau kerja, aku sebagai ibu, aku sebagai mak kau, aku nak jaga engkau. Dan bapak juga jangan melepaskan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Jadi kalau tuan-tuan rajin, datanglah rumah saya di Ipoh. Saya tak kata saya bagus. Benda yang penting yang kita buat ialah sembahyang. Tuan-tuan jaga solat, anak-anak tuan-tuan jaga solat, insya-Allah, alai-alai insya-Allah. Kalau solat tuan-tuan fail, habis. Sebab tu di rumah saya ada speaker. Setiap bilik tidur anak saya ada speaker. Ada mikrofon amplifier. Okey, masuk waktu tekan. Teng teng teng. Nampak? Waktu dia kecil dulu. Kadang-kadang saya yang azan, kadang-kadang anak saya laki-laki azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam rumah. Di rumah saya ada jadual waktu, timetable sembahyang. Saya letak betul-betul menghadap bilik tidur anak-anak saya. 10 minit sebelum azan mesti baca Quran, kemudian azan. Supaya mereka solat. Kadang-kadang waktu dia kecil dulu, saya yang akan cakap mikrofon tu. Solat, ihsan, solat, ihsan, irham. Subuh-subuh dah buat. Yang bangunnya jiran. Dia orang datang jumpa saya. Terima kasih Datuk. Terima kasih Ustaz. Kejutkan kita orang. Sama-sama. Bila masa aku kejut kau? Rupanya mikrofon kita speaker tu sampai ke rumah dia orang tuan-tuan. 5:30 pagi memang sampai. Siapa nak dengar? Itu yang saya buat. Bila dia orang dah besar, dah habis sekolah, Irham jadi Bilal di sekolah saya. Ihsan jadi imam. Mana ada imam tak sembahyang? No? Jarang tuan-tuan tukang Bilal muazzin habis-habis azan la ilaha illallah balik. Hai, tak sembahyang ke? Saya azan saja. Mana ada tuan-tuan. Jadi kita pastikan. Jangan kita hari ini memahamkan bahawa solat itu tidak penting. Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Allah sebut. Nak bagi baik supaya tak buat mungkar dan fahsyak, solat. Jadi anak akak doktor ke, lawyer ke, engineer, silakan. Tapi solat kena ada. Sibuk macam mana pun tolong sembahyang. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dengan sebab kita sembahyang. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan yang telah Ustaz berikan. Semoga pencerahan itu dapat membina kita sebagai satu keluarga yang harmoni, yang baik dan suatu keluarga yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak membuangkan masa kerana kita akan solat waktu maghrib dalam 5:30, saya buka kepada hadirin untuk bertanya kepada Ustaz. Saya rasa saya ambil dalam 5 pertanyaan aja. Kalau sesiapa yang ingin bertanya kepada Ustaz, insya-Allah Ustaz akan menjawab apa yang kita perlukan dapat jawapan. Kita buka persoalan dari apa juga persoalan.
Kalau ada siapa, saudara di belakang ada mikrofon. Siapa-siapa yang ingin mengutarakan persoalan, cuba tanya, angkat tangan. Okey, saya sudah dapat satu soalan yang diajukan kepada Ustaz. Dia dah ada 3 soalan, tapi saya rasa kita ambil 5 orang soalan lah, bukan dia ada 3 soalan. Jadi okey, saya bacakan soalannya. Soalan pertama, bolehkah seseorang yang dalam hedah pergi ke kelas agama yang dia selalu pergi, dan boleh tak dia pergi dengar sarahan? Itu yang pertama, Ustaz. Dan kedua, doa apakah yang bagus dibaca untuk anak yang dewasa yang sudah berumah tangga supaya ia kembali ke jalan yang lurus? Dan ketiga, saya selalu puasa Isnin dan Khamis dengan niat puasa sunat bersamaan dengan bayar hutang. Ada hari saya lupa niat itu. Apakah sah tak puasa saya? Dipersilakan Ustaz. Ini soalan-soalannya Ustaz. Baik, terima kasih pada yang bertanya. Yang pertama sekali, bolehkah seseorang yang dalam iddah pergi ke kelas agama yang dia selalu pergi? Iddah apa? Iddah mati suami ke iddah bercerai? Tu kena tengok soalan tu. Mati suami ke ataupun bercerai hidup? Kalau kita sebut tentang iddah kematian suami, dia kata kelas ni selalu saya pergi, kelas ni tiap-tiap hari saya pergi. Awak sebagai apa di kelas tu? Oh, saya sebagai ustazah. Oh, makna itu pekerjaan awak. Kalau pekerjaan awak, boleh pergi ke kelas mengajar, sebab itu kerja awak. Kerja awak adalah guru, maka harus dia pergi bekerja kerana itu ialah kerjanya, tuntutan kerjanya. Kalau itu bukan tuntutan kerja dia, sedangkan dia selalu pergi, maka bagi kita ambil jalan ikhtiyar, jalan selamat. Rehatlah dulu sampailah 4 bulan 10 hari, ambil jalan selamat. Sebab ada ustaz cakap, ada orang cakap, oh, kalau selalu pergi tak apa, ada pula jangan. Jadi kita ambil jalan selamat, rehat. Sekarang kita dah ada online, kita dengar online saja, tak rugi. Baik, yang kedua, doa apakah yang bagus dibaca untuk anak yang sudah berumah tangga, yang dah dewasa, supaya kembali kepada jalan yang lurus? Saya selalu minta pada tuan-tuan amalkan surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Baca ayat ni tiap-tiap kali tuan-tuan nak berdoa, dengan satu lagi ayat daripada surah Ar-Ra'd ayat yang ke-31, walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ar aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Panjangnya ustaz, pendek sahaja. Itu pun tak boleh ustaz, makcik ni buta huruf ustaz. Oi, baca bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. 1000 kali. Itu pun susah ustaz. Lantak engkau lah. Malas betul. 1000 kali bangun. Kita subuh 5.30, bangun pukul 4 pagi. Baca pelan-pelan, jangan baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya baca 1000 kali entah. Selepas 1000 kali, ya Allah, anak aku sekian, kau lembutkanlah hati dia. Sebut lembutkanlah hatinya. Jangan sebut ya Allah, kau lembutkanlah dia, ya Allah, kau lembutkanlah dia, ya Allah. Genap seminggu. Ni parah ni, memang lembut sungguh ni. Lembutkan hatinya. Ya Allah, anak aku dah lama tak balik, dia duduk dekat Canberra, ya Allah, duduk kat Melbourne dah lama tak balik, ya Allah, dah lupakan. Sebut. Ada satu datuk di Ipoh, anak dia duduk di sini, kahwin orang sini dah 25 tahun, tak balik-balik. Saya kata tak apalah kak, nanti saya baca lah, kak buatlah. Seminggu lepas tu balik lah. Dah tak nak balik ke Australia pula. Sudah rentan. Minta. Itu amalan yang selalu saya amalkan. Satu, surah Hud ayat 56. Satu lagi, surah Ar-Ra'd ayat 31.
Dan satu lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali Bismillah, doa, ya Allah mudah-mudahan dengan berkat Bismillah ni lembutlah hatinya. Baik. Yang kedua, yang ketiga, saya selalu puasa Isnin dan Khamis dengan niat puasa sunat bersamaan dengan bayar hutang. Oh, bayar hutang pula ya. Hutang puasa qada ke apa? Qada ni. Jadi kalau qada lah. Niat qada, saja aku puasa qada kerana Allah Taala. Kalau akak puasa Isnin, saja aku puasa sunat Isnin kerana Allah Taala. Kita ambil qada. Qada tu wajib. Yang puasa Isnin Khamis ni sunat. Jadi buat yang wajib dulu. Buat yang wajib tu apa dia? Qada. Kalau saya buat qada, ustaz, tak dapatlah saya puasa sunat Yang itu wajib Kak Som. Yang kak puasa Isnin tu sunat. Akak buatlah hari Isnin, akak buatlah hari Khamis pun tak apa. Tapi niatkan puasa qada. Dapat puasa qada. Tapi kalau akak saja aku puasa sunat Isnin kerana Allah Ta'ala, bila nak dapat qadanya? Buat yang wajib dahulu. Selesaikan yang wajib. Jadi maknanya kak tak dapatlah puasa sunat. Akak dapat yang wajib kak. Yelah yang wajib tu akak tinggal puasa. Yelah kebetulan pada hari Isnin, mudah-mudahan dapatlah puasa sunat sekali. Tapi kalau akak niat saja hari Isnin, tak ada niat puasa wajib qada, maka tak dapatlah qada, tak selesai, malah tak berkurang pun hutang tu. Kita sekarang nak kurangkan hutang, bukan kita nak stilkan hutang di situ nak buat sunat saya. Itu satu kerugian pada kita. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan yang ingin diajukan kepada Ustaz? Tolong angkat tangan sesiapa yang ingin mengajukan soalan. Apa juga bentuk soalan, tidak terkait juga dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Tidak mengapa, supaya kita dapat pencerahan. Dan insya-Allah semoga apa pencerahan yang diberikan pada Ustaz akan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Ada apa-apa? Siapa? Tolong angkat tangan. Okey, itu dia. Satu je. Okey, kita berikan peluang kepada kakak ini untuk bertanyakan soalan, dan saya rasa supaya kita dapat berehat sebelum waktu maghrib ataupun sebagainya, kita serahkan kepada kakak untuk bertanya kepada Ustaz, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya Farah Fauzia dari Singapura. Nak tanya Ustaz, Ustaz pergi Madinah mandi di mana? Tadi Ustaz cakap Ustaz pergi Madinah mandi di sana, penyakit Ustaz sembuh. Boleh saya tahu? Ya. Jadi tuan-tuan, bila saya alhamdulillah sembuh tu, adalah ramai wartawan datang. Waktu tu kita nak pilihan raya Malaysia, PRU ya, General Election. Jadi nama saya dicalonkan pula untuk Member of Parliament, candidate. Jadi saya tak terima, saya tak nak campur dengan politik. Jadi wartawan nak tahu kenapa saya menolak sedangkan saya menjadi calon. Saya kata saya tak campur politik, saya bukan orang politik, saya adalah pendakwah, saya nak terus berdakwah. Jadi semua media nak tanya, nak buat press conference, kenapa saya tolak? Saya kata selagi mana belum pilihan raya, belum lagi saya tak akan buat press conference, sebab saya tak nak bias kepada mana-mana parti. Jadi bila dah siap semua penamaan calon, confirm saya tak bertanding, jadi baru saya panggil Mak Akhbar datang. Jadi dia orang tak tanya saya kenapa saya tak tanding, kenapa saya tak jadi calon pilihan raya. Dia orang tanya, sekarang Ustaz dah sembuh ke? Macam soalan akak tadi. Jadi cara akak soalan tu macam wartawan hiburan dengan spek hitam dia semua kan. Jadi hari tu dia orang hanya tanya saya berubat di mana. Saya cakap saya pergi ke Madinah, berubat di Badar. Dari Madinah ke Badar perjalanan dia 2 jam setengah. Ada 2 telaga di Badar yang belum ditutup,
yang pernah ada sejarah dengan Rasulullah. Dan sebelum ni kita tak pernah pergi ke Badar sebab kita cuma dapat visa untuk umrah. Kita tak dapat visa turis. Bila dapat visa pelancong, kita boleh pergi. Barulah orang tahu adanya telaga tu. Dan selama ni orang tak ambil tahu pun telaga tu. Dan bila saya dapat alamat tu bukan adres ya. Alamat tu lepas saya semayang hajat tu. Sekejap lagi tuan-tuan dapat kata, adres tu apa Ustaz? Ada Waze ke apa ke? Jadi bila saya dapat tu, saya kata cari ada tak telaga yang belum ditutup Rasulullah punya. Jadi tanya pada kawan saya di Madinah, dia kata ada 2. Jadi dia yang bawakan saya di Madinah tu, naik kereta satu orang Arab pergi sana dan jumpa 2 telaga. Dan telaga waktu saya pergi tu memang telaga tu tak ada orang, kosong. Orang Arab je seorang, satu badui Arab situ, orang tua. Jadi saya tanya dia, buat apa kat sini? Dia kata tunggu telaga ni. Saya kata rumah kamu di mana? Rumah saya balik bukit, kata dia. Oh. Jadi saya ambil, saya mandi, saya minum 4 baldi, 4 tong daripada telaga pertama, 4 tong dengan telaga kedua. Jadi 3 hari saya mandi dan saya minum, alhamdulillah. Jadi di Badar. Sekarang dah tutup. Sebab bila saya buat sidang akhbar, orang datang berduyun-duyun, bergaduh-gaduh, bertumbuk-tumbuk pasal berebut air. Badar tu di Madinah lah, tempat perang Badar tu. Ini ada sejarah perang Badar tu. Tapi banyak orang dia macam cerita Alibaba bujang lapuk. Kan? Dia tanya dekat Alibaba, di mana tu? Guanya. Oh, guanya di sana. Apa Kasim Baba buat? Bawa lori. Oh, dia cuma ambil doa untuk masuk, nyanyi son mata kaji semaring seng. Dia tak ambil doa tutup. Banyak orang yang pergi buat di sana. Saya duduk dalam kereta, saya tunggu ada 4 bas ikut saya pergi buat umrah, 4 bas. Saya tunggu dalam kereta, saya tengok orang Pakistan, Bangladesh tumbuk-tumbuk nak dapatkan air itu. Saya tengok dia orang ni tumbuk pasal apa? Sebab air terhad pipe dia. Kemudian datang satu bas orang Melayu, orang Malaysia. Saya pun duduk kat kereta tu, dia tengok saya dah. Ustaz Kazim. Ya, Assalamualaikum. Ustaz buat apa sini? Saya tunggu rombongan saya. Ustaz buat apa sini? Ana bawa rombongan umrah ana pergi ziarah ni. Oh, Ustaz Kazim boleh tahu kenapa orang datang sini? Dia datang pun dia tak tahu untuk apa bukan. Itu macam mana dia nak minta doa? Jadi kena datanglah ambil ayat apa yang saya baca, doa apa yang saya baca. Macam Kasim Baba dengan Ali Baba tadi, engkau boleh pergi ambil. Nasib baik kau panas dah. Kalau tidak dengan kau rembat sekali. Belajarlah, itulah nama dia, belajar. Apa yang ustaz baca, apa yang ustaz mandi, apa yang ustaz buat. Banyak orang dia pergi gitu saja. Jadi yang kedua lepas tu, yang latest kita pergi baru ni, dia dah tutup buat renovation. Satu lagi telaga masih lagi dibuka. Yang telaga ni dia orang jual air 1 tong 10 rial. Tak tahulah air betul ke tidak. Tapi yang saya pergi dulu, saya boleh ambil air dari dalam, saya boleh tengok perigi dia di dalam, boleh masuk di dalam. Tapi bila dah ramai orang datang, jadi tarikan masa itu, kerajaan mereka dah tak benarkan. Jadi sekarang orang marah saya, ustaz yang beritahu. Kalau ustaz tak beritahu, tak ada kena tutup. Saya cakap dengan sebab aku beritahu pula orang datang. Dan jadi saya beritahu. Sekarang saya pergi bawa ke satu lagi telaga. Itu pun saya buat juga perubatan, insya-Allah. Kepada kakak, kalau ingin apakah doa ataupun bolehlah personally lah dengan ustaz doa-doa yang ustaz berikan. Okey, saya rasa setakat ini ajalah. Kita dah jam 5 dan saya akan serahkan sebelum menutup acara pada hari ini. Saya ingin menjemput saudari Puan Mas Azhar untuk memberikan sedikit dengan untuk program-program yang akan datang. Dipersilakan.
Okey, terima kasih Haji Tuan Haji Lut. Tapi sebelum tu, Ustaz ada satu lagi soalan daripada salah seorang jemaah, dia malu. Saya tolong sampaikan. Bagaimanakah caranya untuk mengelakkan daripada gangguan jin dan syaitan? Terima kasih. Saya rasa selepas jawapan daripada Ustaz, Puan Mas boleh teruskan program yang seterusnya ya. Tak apalah Puan Mas, ceritalah dulu apa program dia. Saya naik atas sebentar juga ya. Baru orang nampak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas. Ada yang kenal saya juga bersama dengan Radio Melayu dulu dikenali sebagai DJ Mas. Okay, hari ini saya sebagai volunteer untuk RIS Event and Tours. Saya ingin memberikan sedikit pengumuman tentang program yang bakal kami adakan. Hari ini kita melihat Ustaz Kazim Ilyas bersama kita di Perth dan terhad untuk 10 orang yang terpilih. Siapa cepat dia dapatlah ya. Untuk mengadakan staycation di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Ya Ustaz ya. Ustaz adalah pengasas dan ramai sangat orang berimpian untuk berada di sana dan hari ini juga kita ada seramai 15 orang atau 26 orang yang juga pengikut setia Ustaz ni. Mana-mana Ustaz pergi nak ikut. Jemaah daripada Al-Barakah sendiri. Selamat datang ke Perth ya puan-puan semua. Alhamdulillah. Okey, apa yang saya nak bagi tahu? Maaf. Package berharga 2,750. Penginapan 5 hari 4 malam. Package adalah termasuk tiket ekonomi, kapal terbang pergi balik dari Perth Kuala Lumpur, check-in luggage 20 kilo, penginapan di Pondok Al-Barakah yang berhawa dingin, makan 3 kali sehari dan program ilmiah. Jadi sekiranya ada jemaah daripada Perth yang ingin merasai pengalaman staycation dan juga dapat dibimbing oleh Ustaz Kazim, insyaAllah boleh berhubung dengan saya dan juga nama yang akan kita berikan selepas ini nanti terus untuk tujuan mendaftarkan diri anda. Siapa cepat dia dapat, ingat hanya 10 orang sahaja insyaAllah. Dan juga kita akan adakan package umrah premium pada musim cuti sekolah nanti 28 hari bulan September hingga 9 Oktober. Kenapa kita katakan dia sebagai package umrah premium? Kerana RIS Event and Tours sentiasa percaya bahawa kita kita mahukan sesuatu yang apabila anda bersama dengan kami akan meninggalkan satu memori yang tak akan dapat dilupakan insyaAllah. Kita tak buka pada big groups ya. Kita hanya bawa kurang daripada 15 orang. Jadi kita dapat fokus kepada anda untuk melakukan jemaah ibadah umrah dan juga ia merupakan satu memori yang tak akan dilupakan insyaAllah. Dan seperti anda dengar tadi, ini pengalaman saya sendiri. Saya pernah bersama dengan RIS Event and Tours dan dapat berpeluang ke Badar ya. Saya dah jejak kaki dah dekat Badar dan saya dah singgah dah dekat telaga yang Ustaz cakap tadi tu. InsyaAllah. Jadi kan kita nak buka peluang, tak banyak lagi seat yang tinggal. Sekiranya anda ingin, package berharga 6,200 untuk bilik 2 orang dan 6,000 untuk bilik 4 orang. Tiket package termasuk dengan tiket penerbangan, penginapan, transit, mutawif yang berpengalaman, train dari Mekah ke Madinah dan juga visa. Kita duduk di hotel Pullman di Mekah dan hotel Pullman di Madinah. InsyaAllah. Hotel dekat. Pengalaman berada di Badar adalah satu pengalaman yang tak akan saya dapat lupakan. Dan pada ketika itu saya mengadakan umrah tu bersama dengan satu-satunya anak perempuan saya. Dan Alhamdulillah, it was a sweet memory yang saya rasa kalau saya pergi dalam grup yang besar, saya tak akan dapat pengalaman tu. Baik, dan saya nak kongsi pengalaman tu dengan jemaah-jemaah dari Perth juga. Sebab ini pengalaman yang sukar untuk kita dapat.
Saya pernah pergi dengan grup yang besar dan saya pernah pergi dengan grup yang kecil. Dan ada perbezaan di situ. That is what Risk Event dan Tours nak sampaikan kepada anda semua. So, kalau anda berminat dengan dua package ni, insyaAllah boleh berhubung dengan saya sendiri, Puan Ros, dan beberapa nama yang akan kita berikan kemudian, insyaAllah. Okey? Saya berikan semula kepada Haji. Okey, terima kasih Puan Mas. Jadi seperti mana pertanyaan tadi yang Puan Mas ajukan. Satu lagi, lupa. Bulan 10 nanti, kita akan bawakan sekali lagi Ustaz Samsul debat, kerana ini adalah permintaan daripada jemaah sendiri, dan tunggukan maklumat seterusnya daripada pihak kami, insyaAllah. Terima kasih Puan Mas. Seperti mana yang telah diberitahu oleh Puan Mas, bahawa sesiapa yang berminat, jangan tunggu-tunggu, boleh menghubungi beliau dan juga kaki tangan Risk Event dan Tour untuk acara yang telah diaturkan pada tahun ini, insyaAllah. Dan kita berikan mikrofon ini kepada Ustaz sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih pada DJ Mas, terima kasih pada Tuan Haji. Saya mula terkena sihir pada tahun 1997. Okey, mula-mula kena sihir tahun 1997. Saya balik dari Qiyamul kuliah subuh, saya batuk dan keluar darah. Saya minta pada isteri saya besen. Saya kata ayah nak muntah. Bila muntah keluar darah. Itu first. Nama dia santau. Okey. Jadi bila saya kena santau tu, tanda dia senang je kat som. Okey, ni kuku kita. Okey, siapa yang ada kuku? Semua. Jadi bahagian bawah kita ni yang dekat dengan isi dan kulit tu, kuku tu, itu warna putih. Sekarang warna apa? Putih, maknanya akak tak ada santau. Itu je, simple. Okey. Kalau warna hitam sekarang, itu tak sihat lah. 10-10 jari tu warna putih, maknanya sihat lah. Kalau 10-10 jari tu di bahagian bawah ni ada hitam, 10-10 hitam, itu tandanya santau. Simple. Ustaz, saya ada satu Ustaz, itu terkapit pintu. Dia 2 hari lepas terkapit pintu. Nah, sebab ada setengah orang, saya dah batuk Ustaz, dah sebulan batuk, saya kena santau lah. Tak adalah, tengok jari saja. Saya mula-mula kena dulu habis ni, 10-10 jari ni hitam. Bahagian bawah tu. Bukan hitam bahagian atas. Itu dah tanda panjang. Bahagian dekat dengan isi. Okey, itu mula-mula saya kena santau. Sebulan saya tak makan. Sakit teruk balik kampung. Jadi daripada badan besar jadi kurus. Itu kelebihan santau. Dapat menguruskan badan. Jadi akak-akak kalau menghadapi masalah berat badan, minta santau. Ya Allah, nak santau insya-Allah. Sebulan turun berat badan insya-Allah. Ataupun kita diturunkan ke dalam tanah. Itu pun dua je, turun berat badan atau turun ke dalam tanah, berpindah alam. Okey. Bagaimana saksi hidupnya isteri saya lah. Jarang saya bawa isteri saya jalan, hari ni bawa betul. Okey, yang jarang bawa dia. Jadi dia ada yang muntah darah, ada yang keluar daripada badan saya ni warna-warni. Okey, warna-warni ni bila suruh dengan touchlight nampak cantik kan? Jana pun neon, warna-warni semua. Ya, boleh ambil dengan pisau, boleh kikis. Itu nama dia miang. Rebung. Memang sakit, betul? Ada santau yang bentuk saya makan nasi jadi ulat. Itu dalam filem Zim ala Kazim tu, makan jadi katak. Jadi dalam filem tu saya makan katak dengan mawi semua. Padahal realnya ialah ulat. Katak dalam filem tu kita ubah sebab katak senang tangkap. Katak dalam filem tu katak real tu, katak pisang.
Kita beli kat kedai mancing. Ya, sin makan katak tu. Okey, katak betul tau, melompat. Masuk dalam kain saja, angkat kain semua. Tapi yang realiti dalam yang kita jumpa, yang saya jumpa ialah nasi. Tu jadi ulat. Jadi isteri saya makan nasi 6 petang. 6.30 petang sebelum saya keluar rumah saya akan makan nasi. Saya tak makan malam. Ya, susah makan malam. Nasi senang sikit. Ya, makan malam susah. Yang mana faham? Tak faham. Makan nasi senang, boleh pegang kan. Jadi waktu saya dinner ni ialah 6.30 petang. Jadi bila saya makan 2 suap, masuk 3, saya nampak ulat. Jadi saya lempar ke lantai nasi ulat tu. Jadi nasi dalam pinggan ulat. Saya tanya pada isteri saya, "Mama masak bila?" Dia kata, "Baru tadi, nasi masih panas." Habis tu macam mana dia datang ulat? Ini bentuk yang macam-macam. Dalam filem Zim ala Kazim tu, Ye dia korek benda dalam rumah saya. Dia orang jumpa patung beruk, tapi realitinya ialah dia orang jumpa bangkai anjing. Okey, bangkai anjing, tapi kita nak jaga sensitivity, kita tukar jadi beruk. Realitinya ialah bangkai anjing. Yang gali cangkul anjing tu sampai sekarang saya tak jumpa. Dah bagaimana lah orang, saya pun tak ingat lah. Sekali datang jumpa dah hilang. Okey, bagaimana nak mengelakkan gangguan sihir? Nak buat macam mana tuan-tuan? Okey, nak buat macam mana? Masa itu saya berubat orang. Saya berubat macam-macam. Orang ada satu doktor, tangan dia Parkinson. Tapi bukan Parkinson. Okey, dia datang rumah saya, dia kata, "Ustaz, cuba tengok tangan saya." "Oh, doktor, kenapa? Tangan doktor Parkinson." "Saya dah buat semua, doktor kata bukan Parkinson, doktor kata saraf pun bukan, tapi tangan saya macam itu. Sekarang saya tak boleh jadi doktor." Oh, saya kata, betul lah, dalam pemikiran saya, memang dia tak boleh jadi doktor. Sebab tangan dia macam itu. Dan dia adalah doktor bersunat. Satu kampung sunat kat dia. Bayangkan pegang pisau nak sunat orang. Tak confident kita bapak dia menong. Bukan kata bapak tak confident, dengan budak-budak tu pun tak confident. Jadi saya pergi ke klinik dia. Bila saya pergi ke klinik dia, saya nak berubat. Saya nampak satu benda yang besar macam beruk dalam klinik dia. Besar. Oh, saya kata ini gangguan. Jadi saya ubat dengan kawan saya, dan pagi besok, malam besoknya benda tu datang rumah saya. Dia melawat. Dia goncang saya punya tika di rumah saya ada imam masjid. Dia goncang saya punya tika getah tu. Nampak goyang. Jadi itu yang berlaku kan. Tapi kita tak masukkan dalam filem tu. Tapi filem akan datang kita akan masukkan. Filem akan datang ni saya tak ada menyanyi dah. Saya tak ada nak bersikap, saya sepun tak ada dah hantar. Kali ni kita serius. Sebab kita target 1 juta. Baik, jadi saya berubat merata. Sampai ada ustaz-ustaz pakar perubatan kata, "Saya tak nak berubat dah awak. Saya tak nak berubat dah awak. Sebab bila saya berubat, saya kena." Ustaz tu lah cakap. Jadi sejak daripada situ, saya berjalan satu Malaysia, saya cari orang-orang tua, orang-orang yang pandai untuk saya belajar perubatan. Sampai ke Kedah, sampai ke Bagan Datuk, mana yang orang tua-tua saya belajar. Kalau saya tak sakit, saya tak bukan belajar. Jadi Allah bagi saya sakit tu untuk saya belajar. Jadi abang-abang kalau rasa nak dapat ilmu, minta sakit. Betul saya cakap. Kalau tidak kita tak ambil berat. Sekarang saya tahu apa dia air hujan. Macam mana nak ubat dengan air hujan. Dulu saya tak kisah mau air hujan tu turun. Sekarang, waktu bila kita nak berubat, waktu bila saya nak baca doa, alhamdulillah, dengan sebab saya sakit tu, saya dapat macam-macam ilmu yang saya boleh amalkan. Ya, saya ajar pada Abang Razali kita, baca doa bang, nanti dapatlah parking. Relax bang, kalau tak ada parking lah Datuk. Ada, baca doa nanti parking dapat. Sampai kan nak parking pun saya ajar pada dia. Jadi 2 hari Abang Haji duduk sini, dapatlah ilmu dia. Jadi abang-abang nak dapat ilmu parking, minta pada dia. Takkan sepanjang 2 hari dia bawa saya ni, masalah parking, no problem.
Parking is no problem. No parking. Tak ada tuan-tuan. Akan ada je parking. InsyaAllah. Sampai macam itu. Ni yang ikut saya ni daripada Malaysia. Berapa orang Kak Gaya? 30 orang. 18 orang dari Perak. 18 dari sekolah saya. 18 orang. Ni kepala dia. Yang baju biru ni. Daripada tidur tadi begini. Saya ajar pada dia. Okey Kak Ros, sekarang program ada. Takut hujan. Baca doa hujan. Kadang-kadang ribut taufan. Baca doa Kak Ros. Kak Ros pun baca doa. Tapi dia baca doa pun sikit. Hujan berhenti. Hujan tukar tempat lain. Jadi tuan-tuan, belajarlah. Okey, belajar. Jadi bila saya belajar satu tempat, waktu saya sakit, saya pakai jubah. Masa dulu pakai jubah, pakai serban, bawa kitab dalam beg. Driver saya tunggu, pergi ambil. Dulu, sekarang aja jubah dah tak ada dah. Semua baju ranggi semua kan dulu. Dulu janganlah jubah panjang ini ekor. Jadi bila saya pergi mengajar, asal saya nak mengajar pengsan. Asal saya nak keluar aja saya lembek. Asal saya nak keluar mengajar aja saya pengsan. Orang angkat saya berbuah tak katil. Jadi macam mana aku nak ceramah? Aku pengsan. Jadi saya pergi ceramah di pondok, di sebuah pondok di Sik di Kedah. Bulan Ramadan. Saya tanya dekat dia, tuan, saya ni asal sakit je mengajar. Asal nak mengajar je sakit, pengsan. Macam mana nak buat Dia cakap saya bodoh tu. Kamu bodoh, kata dia. Saya tanya macam mana nak buat? Kamu bodoh, kata dia. Lagi saya tanya, lagi dia cakap bodoh. Lalu saya tanya, lantak engkau lah. Sebab kalau saya tanya lagi dia cakap bodoh. Kalau saya balik, saya tak dapat ilmu. Bodoh pun bodoh lah. Macam mana tuan? Dia buka. Dia kata, jin yang datang pada kamu, jin yang dihantar pada kamu, sebab apa? Sebab nak mengganggu kamu. Okey, katakan kamu sekarang ni berniaga, bisnes. Dia tak nak bagi kamu pergi kedai. Dia nak jadikan kamu malas, tak nak pergi kedai, tak nak berniaga, tak nak buka kedai, tak nak buka restoran. Akhirnya kita pun tidur. Akhirnya jin menang. Dia hanya dihantar untuk jadikan awak tak ke kedai. So, awak bodohkan dia. Macam mana? Saya tanya. Sebab tu aku cakap kamu bodoh. Kata dia, sudah. Dia tak suka kamu ke kedai, kamu cakaplah kamu pergi main bola. Dia tak suka kamu mengajar, kamu cakap pergi main bowling. Cuba buat. Saya pun membodohkan jin besoknya. Bila driver saya datang, Ustaz Kazim, main bola. Alright. Tak pengsan, saya tak pengsan. Jadi, kalau akak-akak abang-abang di sini ada gangguan jin, jangan layan. Buat bodoh je. Bila akak layan, tak tahulah saya. Memang dia suka. Tak payah nak cerita, saya ni gangguan, saya ni gangguan. Tak payah. Dia gangguan untuk apa? Dia gangguan untuk bisnes, gangguan kerja akak, gangguan rumah tangga akak. Sekarang ubah. Kenapa akak? Saya bila pergi kerja, Ustaz, saya mengantuk sangat. Jangan cakap nak pergi kerja. Cakap nak pergi main bola. Cakap nak pergi Kings Park. Lagi dia tak kacau. Elok je. Jadi tuan-tuan, nombor satu, tengok. Dia kacau kita time apa? Waktu apa? Sebab apa? Ubah. Sebab jin, dia adalah makhluk yang bodoh. Dia patuh dengan arahan. Cuba tengok. Nabi Sulaiman kata apa? Engkau selam dalam laut, engkau cari permata dalam lautan. Kerja dia menyelam je. Engkau buat bangunan. Kerja dia buat bangunan je. Dia tak tahu pun yang Nabi Sulaiman dah mati. Dia tak tahu, tuan-tuan. Dia tak tahu. Itu dia. Orang tua-tua dulu, dia ambil setongkol jagung, dia rebus. Dia bawa hantu raya, pergi belakang rumah dia, dia tanam jagung tu. Selagi jagung ni tak tumbuh, kau jangan balik. Maka jin tadi tunggu jagung tu. Dia takkan balik. Melainkan orang cerdik, orang buang jagung rebus, tanam jagung betul. Balik pula hantu tu, tuan.
Jadi nombor satu, tuan-tuan, jangan layan, jangan ikut perasaan, jangan memang dia suka. Memang dia semua, saya tak boleh lah petang-petang. Memang dia suka. Lawan benda-benda itu. Yang kedua, saya baca Yasin, tuan-tuan. Memang sebab ustaz dah tak nak ubat saya. Tak mau dah, tuan-tuan. Saya tak boleh lah. Orang ni tak nak ubat, orang ni tak nak ubat. Ada yang mati pun ubat saya. Dia mati, tuan-tuan. Lepas-lepas ubat, kena serangan di rumah dia. Tak serangan apa, tak tahu. Meninggal terus. Sebab tu datang orang jumpa saya nak ngubat saya tanya, ada ilmu tak? Ada ilmu pendinding tak? Pagar diri ada tak? Tak ada. Tak ada balik kau. Ada yang berubat saya, dia pula sakit, saya pula ubatkan dia. Parah ni, tuan-tuan. Tak payah lah, tuan-tuan. Saya baca Yasin 100 kali. 100 kali, tuan-tuan. Satu malam. Tapi bukan saya seorang. Saya panggil 10 orang. Dalam rumah saya baca lepas isyak, habisnya sebelum subuh. Saya 10 kali, Ustaz Ramli 10 kali, In 10 kali, baca 10 kali dalam rumah saya. Jadi akak-akak cuba baca 100 kali Yasin. Waktu itu bau terbakar, bau meletup, semuanya ada. Jangan peduli, lantak dia, tuan-tuan. Dan yang ketiga, tiap-tiap kali lepas sembahyang, bacalah surah Hud tadi ayat 56. Lain-lain tu, tuan-tuan kena pergilah menuntut ilmu. Belajar dengan saya. Cukuplah yang 3 saya bagi. Bagi banyak-banyak bukan tuan-tuan amal pun. Ya, cukup 3 tu dulu. Lain kali datang pula ke Ipoh, saya ajarlah. Macam tadi doa untuk baca di badar, ya, mana akak wartawan tadi ada, ya. Baca, ada doa dia sepanjang 35 minit sekali baca. Untuk di sana. Nah, wallah. Visa apa? Visa umrah boleh, visa turis boleh. Australia dapat tak visa turis? Dapat, boleh pergi. InsyaAllah tak ada, polis tak kacau. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Dan kerana kita pun kesuntukan masa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk berjumpa dengan Ustaz Kazim. Semoga pencerahan dan perkongsian beliau bersama kita memberikan manfaat kepada kita, dan segala ilmu yang dibagikan kepada insya-Allah akan kita amalkan. Selain ini saya menutup saya punya acara pada hari ini dengan sebuah pantun, burung merak, burung kayangan terbang tenang di waktu pagi. Terima kasih Datuk di atas perkongsian. Semoga di lain kesempatan dapat bertemu lagi. Assalamualaikum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Lut di atas kesudian menjadi moderator pada hari ini bagi pihak RIS Event and Tours. Sebelum kita mengakhiri, saya nak jemput Encik Rozali selaku suami kepada Puan Rosnia, RIS Event and Tours, CEO, untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada Ustaz. Terima kasih. Hanya sederhana sahaja Ustaz, semoga memberikan manfaat Ustaz boleh rasa nanti, insya-Allah. Saya juga ingin, terima kasih ya Cik Razali. Saya juga ingin menjemput Puan Rosnia selaku Ketua kepada RIS Event and Tours untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada isteri Ustaz Kazim yang kita panggil Mama. Terima kasih Mama sudi datang. Okey, kita nak bagi peluang kepada jemaah untuk ambil gambar bersama dengan Ustaz sebentar. Ya, okay. Terima kasih banyak-banyak.